Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Fa inna Allah ta'ala fi kitabihil karim ahalla nikaha wa nadaba ilayhi wa harrama sifaha wa aw'ala ilayhi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin limpah rahmatnya, kita sama-sama dapat berkumpul di Dewan UiTM sekarang ini untuk kita menyempurnakan majlis akad nikah di antara saudara Wan Muhammad Aqil Syahmi bin Wan Muhammad Zaki dengan pasangannya Nur Hanani binti Sohili. Tuan-tuan perempuan muslimat hadirin hadirat yang dirahmati dikasihi Allah sekalian, kalimah nikah merupakan kalimah Arab yang sering kita dengar. Ianya membawa maksud berkumpul atau berhimpun. Dari segi istilah syarak, ia membawa maksud ikatan yang kukuh, ikatan yang padu, ikatan yang mantap melalui akad nikah yang sah yang akan kita sempurnakan insyaAllah selesai khutbah ini. Justru apakah tujuan objektif matlamat perkahwinan ini? Antara lain, tujuan perkahwinan ini adalah untuk melahirkan semangat saling mengerti, saling memahami antara suami isteri, supaya rumah tangga yang kita bina ini sentiasa dalam keadaan aman, damai, bahagia, ceria, bekerjasama, berlapang dada, bermaaf-maafan dan lain-lain. Jika berlaku sebaliknya, maka sudah pula cacat objektif perkahwinan ini. Yang kedua adalah untuk menyambung zuriat ataupun keturunan yang suci dan sah. Ini ditetapkan oleh agama kita, syariat kita. Yang ketiga, untuk mengembang dan mengukuhkan syiar Islam. Kerana perkahwinan ini merupakan suatu syariat yang sangat dituntut oleh agama kita bagi mereka yang berkemampuan, yang mampu. Jika tidak mampu, di sana kita dikendaki berpuasa. Tujuan untuk mengekang, mengawal nafsu kita daripada terjebak, terjerumus ke lembah kemaksiatan, perzinaan dan lain-lain. Justru janganlah kita mengambil mudah, janganlah kita mencari alasan, mencipta alasan untuk membubarkan ataupun melakukan perceraian daripada lafaz akad yang penuh bersejarah kepada saudara Wan Muhammad Aqil dan Nur Hanani dan seluruh keluarga Aqil dan juga keluarga Nani. Baik, di sana berkaitan betapa pentingnya kita menjaga hubungan baik suami isteri, mengelak daripada perpecahan, perpalan, perpisahan dan sebagainya. Baginda Rasulullah SAW ada bersabda, abwatul halal lillah at-talaq. Perkara halal dibolehkan, tetapi sangat dibenci oleh Allah Ta'ala, iaitu talaq. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud bin Majah, yang perlu kita mengambil cakna, mengambil serius supaya perkara ini dapat dielakkan. Ya, lazimnya bila emosi kita terganggu, kerja kita tidak selesai, diganggu oleh pelbagai situasi di luar sana dengan pelbagai kadang-kadangnya fitnah, sesuatu yang di luar jangka, maka berlaku sesuatu yang tidak diingini. Suami hendaklah banyak bersabar, beristighfar. Jika suami benar-benar ingin keluar, menyelesaikan isu masalah yang berlaku, tiasa inginkan kebahagiaan, ikhlas untuk menerajui keluarga, insyaAllah jalan keluar itu tetap ada untuk sama-sama mengemudi bahtera keluarga ini dengan sebaik-baiknya. Dan banyaklah beristighfar, mengampun kepada Allah, berlapang dada dan bermaaf-maafan. Inilah kunci kebahagiaan rumah tangga. Jangan kita terlalu bersikap ego, khususnya lelaki lah. Ustaz sendirilah, bila kita lelaki ni kita semua maklum, kita jarang mahu mengakui kesalahan kita. Jadi kita kena banyak bermunajat kepada Allah Ta'ala, beristighfar, lihat di manakah punca bibit
yang menyebabkan berlakunya perkelahian antara kita dan isteri. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, Allah mencipta kita hidup berpasangan ini, kita akan menempuh berbagai ranjau ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini sangat penting kepada kita. Masalah sangat penting kepada kita untuk kita mengurus. Jangan kita mengelak sesuatu masalah yang berlaku. Bila masalah berlaku, kita urus dengan baik, kita akan diyakini, kita akan dihormati, kita akan disanjung, kita akan diakui oleh masyarakat sekeliling. Tanpa ujian kita tidak boleh mendabik dada bahawa kita dah yang terbaik, kita dah yang sempurna. Ujian ini adalah Allah ingin mengangkat martabat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita menduduki peperiksaan SPM, STPM, diploma, ijazah dan lain-lain. Apabila kita berjaya menempuh ujian, menjawab segala persoalan yang dibangkitkan, maka sudah tentulah apabila kita dinobatkan sebagai peserta pelajar yang berjaya, maka majikan, masyarakat akan mempercayai kualiti ilmu yang ada pada kita. Begitulah dalam ilmu kekeluargaan, dalam hidup berumah tangga. Kita kena urus segala masalah yang berlaku untuk memastikan bahawa kita dapat mengemudi keluarga kita dengan suasana yang baik. Jadi jika kita berjaya mengurus, dan sememangnya kita kena mengurus dengan baik supaya kita dapat melalui hidup kita dari masa ke semasa dalam suasana yang aman, damai, seperti mana yang dipamerkan oleh kedua ibu bapa kita. Saudara-saudara, bagaimana ibu ayah kita dalam keluarga bahagia, sudah tentulah itu menjadi cerminan kepada kita untuk mengemudi isteri dan anak-anak kita. Baik, berkaitan dengan betapa pentingnya kita menjaga hubungan baik dengan isteri, Allah mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka, isteri kamu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu juga merupakan pakaian bagi mereka. Kita sedia maklum, bila sebut pakaian sudah tentulah kita menutup segala perkara-perkara yang jijik, yang tidak elok kita pandang. Seperti mana kita sekarang, semua kita memakai pakaian yang cukup kemas, cantik, sopan. Orang tidak mengetahui kecacatan yang ada pada fizikal kita kerana kita menutup dengan pakaian yang sedia ada. Begitulah cantiknya Allah menggambarkan kita. Maknanya kita kena tutup apa juga kelemahan, kekurangan yang ada pada pasangan kita, dan kita tutup serapat-rapatnya supaya tidak diketahui oleh orang lain atau kepada kedua ibu bapa kita sendiri. Sama-sama kita menjaga kerahsiaan masing-masing supaya orang melihat keluarga kita adalah keluarga yang boleh dicontohi oleh masyarakat di sekeliling. Baik, untuk menjamin kebaikan rumah tangga di bawah ini, Ustaz perturunkan sebahagian daripada tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, tanggungjawab bersama. Antara lain, tanggungjawab suami yang paling penting adalah menyediakan keperluan asas dalam rumah tangga seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain mengikut kemampuan masing-masing lah. Jangan kita berbelanja lebih daripada kemampuan yang ada, dan ini menyebabkan kita akan meminjam sana sini yang akhirnya memberi beban kepada kita untuk melangsaikan pinjaman yang kita lakukan, dan ini sudah tentu akan mengganggu konsentrasi kehidupan rumah tangga kita. Yang kedua, memberi didikan agama kepada isteri, mengizinkan mereka memperoleh ilmu agama daripada sumber lain jika suami tidak berkesempatan memberi didikan agama. Seterusnya, yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan ibu bapa dan keluarga isteri dengan adil dan seksama, dan tidak menyakiti isteri sama dari segi mental, lebih-lebih lagi dalam bentuk fizikal. Seterusnya, menjaga maruah diri, menjaga maruah isteri di mana saja berada, dan tidak mendedahkan sebarang keaiban rahsia rumah tangga kepada pihak lain seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi. Seterusnya, sedikit sebanyak tanggungjawab isteri pula yang paling penting. Pertama, hendaklah sentiasa mentaati suami selagi ianya tidak bercanggah bertentangan dengan hukum syarak kita. Yang kedua, menjaga maruah diri dan menjaga maruah suami agar tidak tercemar, dan hendaklah sentiasa berhikmah dalam berkomunikasi, berinteraksi, berbuat, khususnya dalam perkara-perkara yang memerlukan pertolongan ataupun
arahan adalah kita berhati-hati. Jangan kita menyuruh membabi buta. Yang suami terlalu berat, besar tanggungjawab di luar sana untuk memastikan keluarga sentiasa dalam keadaan aman damai. Jika suami di tempat kerja dihujani, dipenuhi dengan pelbagai tekanan, beban tugas dan sebagainya, maka isteri adalah sentiasa berhati-hati dalam menyambut kepulangan suami dengan sebaik-baiknya, dengan kalimah perkataan-perkataan yang boleh menurunkan suhu ketidaktenangan suami pulang daripada pekerjaan. Seterusnya yang ketiga adalah berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan diri dan keluarga, menghormati kedua bapa suami dan semua ahli keluarga suami. Seterusnya tanggungjawab bersama, tanggungjawab suami isteri yang paling penting ialah menunaikan tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang paling penting ialah solat 5 waktu. Sebaik-baik solat berjemaah, dan solat berjemaah yang paling baik di masjid lah, rumah Allah, surau. Kalaupun kita tidak berkesempatan berjemaah bersama isteri dan anak-anak di masjid, berjemaah bersama isteri dan anak di rumah. Jangan kita abaikan kewajipan berjemaah ini, khususnya isteri anak-anak kita lah. Jangan kita ada di rumah, isteri sembahyang di sudut sana atau sembahyang dulu, anak-anak kita sembahyang, kita tidak ada peduli. Inilah sesuatu yang sangat malang yang perlu diwasa pada ketika ini ya. Jadi kalau kita lihat di luar sana, anak-anak murid kita sangat malang bila kita tanya bahawa siapa yang solat subuh, siapa sembahyang asar dan sebagainya, amat mendukacitakan. Jadi Ustaz harap saudara Wan dan Nani dapat memastikan kewajipan terhadap Allah Subhanahu wa taala disempurnakan dengan sebaik-baiknya. Inilah benteng kebahagiaan rumah tangga. Yang kedua, saling mempercayai antara satu sama lain dan jangan mudah termakan hasutan pihak ketiga tanpa sebarang usul selesa. Saling hormat, menghormati, saling bermaaf-maafan, bertolak ansur, berlapang dada, berkasih sayang dan lain-lain lah. Semua nilai-nilai murni, sifat-sifat mahmudah perlu diterapkan dalam diri saudara Akil dan Hanani, dapat supaya ianya menjadi cermin kepada masyarakat untuk mengingini memperoleh keluarga bahagia yang sama-sama semua kita inginkan. Baik, sebelum Ustaz mengakhiri khutbah nikah ini, sama-sama kita renung peringatan, warning daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua berkaitan kewajipan kita, tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah mengingatkan kepada kita, wahai orang beriman, kitalah orang beriman mengakui Allah Maha Esa, Nabi Muhammad suruh Allah, wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu. Jangan kita urus diri kita sahaja, isteri anak-anak kita abaikan. Kita tidak mengambil peduli tentang tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesuatu yang sangat malang bagi kita kalau kita culas tentang tanggungjawab ini. Jaga daripada api neraka, yang mana bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya malaikat yang keras kasar. Mereka sama sekali tidak menderhaka kepada Allah. Apa juga yang Allah perintahkan, mereka tetap melaksanakan. Jadi sama-samalah kita sama-sama mengambil tiba muhasabah diri kita, supaya kita pastikan diri kita dan keluarga kita tunaikan kewajipan tanggungjawab yang Allah amanahkan ini, disempurnakan dengan sebaik-baiknya. Dan kerana kehidupan kita di muka bumi ini hanya sementara sahaja, ibarat bermusafir. Bila kita bermusafir, sudah tentulah perjalanan kita itu tidak kekal. Saudara Akil daripada Kemaman datang sini bermusafir, sudah tentulah bekalan yang dibawa cukup untuk beberapa hari. Kita pergi ke Kuala Lumpur bermusafir, bekalan kita sekarang untuk itu sahaja. Tetapi destinasi kekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kekal bermakna kita tidak lagi akan kembali di muka bumi ini. Justru hendaklah kita menyiapkan bekalan yang secukup, sebanyak-banyaknya. Sebenarnya keperluan
Kita untuk membuat perkara persiapan ini cukup mudah, cukup banyak. Jangan kita lihat ibadah kita sekadar sembahyang, puasa, zakat. Seluruh kehidupan, pergerakan kita, kalau kita niatkan lillahi ta'ala, setiap detik, setiap saat adalah ganjaran untuk kita semua. Itu sajalah yang dapat saya maklumkan. Dan kehidupan kita di muka bumi ini sentiasa dilimpahi rahmat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.